Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dalam siri kisah Nabi. InsyaAllah malam ini saya akan membacakan satu lagi kisah yang dipetik daripada kitab Fadilat Amal karangan Syekhul Hadis Hadrat Maulana Muhammad Zakaria Kandalawi. InsyaAllah pada kali ini saya akan membacakan cerita berkenaan dengan tajuk Perdamaian Hudaibiyah dan kisah Sayyidina Abu Basir radhiyallahu an dan Sayyidina Abu Jandal radhiyallahu an. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada tahun 6 Hijrah, Nabi SAW telah pergi ke Mekah dengan niat untuk mengerjakan umrah. Orang kafir Mekah mendapat tahu berita tersebut dan menganggap perkara itu merupakan satu penghinaan terhadap mereka. Oleh sebab itu, mereka telah cuba menghalang dan menyekat baginda sallallahu alaihi wasallam di Hudaibiyah. Para sahabat radhiyallahu an yang sanggup mengorbankan nyawa ada bersama-sama baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka menganggap pengorbanan nyawa untuk baginda sallallahu alaihi wasallam ialah satu kebanggaan. Mereka telah bersedia untuk berperang, tetapi demi kebaikan orang Mekah, baginda sallallahu alaihi wasallam tidak ingin berperang, sebaliknya berusaha untuk membuat perjanjian damai. Walaupun para sahabat radhiyallahu an bersedia dan berani menentang, masih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sekali mengambil hati orang-orang kafir sehingga setiap syarat mereka telah diterima. Para sahabat radhiyallahu an berasa amat tertekan kerana mereka sangat-sangat tidak bersetuju dengan cara perjanjian damai tersebut. Namun, mereka tidak mempunyai apa-apa pilihan lain apabila berhadapan dengan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ialah orang yang sanggup mengorbankan nyawa, namun sifat taat mengatasi segala-galanya. Oleh sebab itu, orang yang berani seperti Sayyidina Umar radhiyallahu an pun terpaksa tunduk. Antara syarat yang telah ditetapkan dalam perjanjian tersebut ialah Sekiranya ada orang kafir yang memeluk Islam dan berhijrah ke Madinah, maka orang Islam mesti menghantarnya kembali ke Mekah. Sekiranya ada daripada kalangan orang Islam yang murtad dan lari ke Mekah, mereka tidak akan dipulangkan. Sebelum perjanjian tersebut habis ditulis, Sayyidina Abu Jandal radhiyallahu an, seorang sahabat yang telah menanggung berbagai-bagai siksaan kerana memeluk Islam dan telah diikat dengan rantai, tiba-tiba datang dalam keadaan terjatuh-jatuh. Beliau tiba di sisi tentera Islam dengan harapan bahawa melalui pembelaan orang Islam, beliau akan terlepas daripada musibah tersebut. Bapanya Suhail, yang pada masa itu belum memeluk Islam, sebaliknya telah memeluk Islam sewaktu pembukaan kota Mekah, yang menjadi wakil orang kafir dalam perjanjian tersebut, telah menempeling anaknya dan berkeras ingin membawanya pulang. Baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, "Sekarang perjanjian ini belum berkuat kuasa. Oleh itu, atas dasar apakah engkau mengenakan undang-undang?" Walau bagaimanapun dia tetap berkeras. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Serahkanlah orang ini kepadaku semata-mata kerana permintaanku." Namun mereka tetap berdegil. Sayyidina Abu Jandal radhiyallahu an telah melaung, memanggil orang Islam dan mengadu, "Aku datang sebagai orang Islam dan begitu banyak telah aku tanggung musibah, dan sekarang adakah aku akan dikembalikan?" Hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu apa-apa yang terpendam dalam hati orang Islam pada masa itu. Namun kerana menghormati perintah Rasulullah SAW, beliau pun pulang. Rasulullah SAW telah menenangkan beliau dan mengarahkan beliau supaya bersabar. Baginda SAW bersabda, "Allah akan membuka jalan untukmu sedikit masa lagi." Setelah perjanjian selesai, seorang sahabat lagi, Sayyidina Abu Basir radhiyallahu an, telah memeluk Islam dan datang ke Madinah. Orang kafir menghantar 2 orang wakil untuk membawa beliau pulang. Mengikut perjanjian yang telah dibuat, Rasulullah SAW juga telah memulangkan beliau. Sayyidina Abu Basir radhiyallahu an juga merayu, "Wahai Rasulullah, saya datang sebagai seorang Islam. Tuan pula menghantar saya kembali ke dalam cekaman orang kafir."
Rasulullah menyuruh beliau supaya bersabar dan bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala akan membuka jalan untukmu sedikit masa lagi. Sahabat ini pun pulang bersama dua kafir tersebut. Dalam perjalanan, beliau telah berkata kepada salah seorang daripada mereka, wah, nampaknya pedang engkau sungguh cantik. Biasanya orang yang bongkak akan berbangga dengan pujian yang sedikit. Si kafir itu pun mengeluarkan pedangnya dari sarung sambil berkata dengan bangganya, memang pun, saya telah mencuba ke atas beberapa orang. Sambil berkata demikian, dia telah menyerahkan pedang itu kepada Sayyidina Abu Basir radhiyallahu anhu. Beliau terus mencuba pedang itu ke atas orang kafir tersebut. Teman si kafir yang melihat rakannya telah dibunuh terus lari dari situ dan pergi ke Madinah sebelum tiba gilirannya untuk dibunuh. Dia pergi berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, kawan saya telah mati dan akan tiba giliran saya pula. Selepas itu, Sayyidina Abu Basir radhiyallahu anhu pun tiba dan berkata, wahai Rasulullah, Tuan telah menunaikan janji Tuan dengan mengembalikan saya. Saya sendiri tidak ada apa-apa janji yang mesti ditunaikan, sedangkan mereka menghalang saya daripada agama saya. Oleh sebab itu, saya telah melakukan perkara ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini ialah penyemarak perang. Alangkah baiknya jika ada sesiapa yang dapat menolong dan membantunya. Melalui kata-kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut, Sayyidina Abu Basir radhiyallahu anhu dapat memahami bahawa pada masa itu sekiranya ada orang kafir datang menuntut beliau, maka beliau akan diserahkan kepada orang itu. Oleh sebab itu, beliau telah bertolak dari situ dan pergi ke satu tempat di tepi pantai. Orang Mekah telah dapat mengetahui hal tersebut, maka Sayyidina Abu Jandal radhiyallahu anhu yang kisahnya telah diceritakan sebelum ini pun datang ke sana secara bersembunyi. Selepas itu, sesiapa sahaja yang memeluk Islam telah pergi ke sana dan menyertai mereka. Dalam beberapa hari sahaja telah terbentuk satu jemaah yang kecil. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui apakah yang berlaku kepada mereka di padang pasir yang tidak mempunyai penduduk, kebun dan apa-apa kemudahan makanan. Walau bagaimanapun, sahabat-sahabat itu telah menyekat perjalanan para penzalim yang telah menyebabkan mereka lari daripada Mekah. Mereka telah melawan dan berperang dengan kafilah-kafilah yang lalu di sana, hinggakan orang kafir telah menghantar utusan berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana merasa tertekan. Utusan itu datang merayu dengan penuh rendah diri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar baginda sallallahu alaihi wasallam memanggil Sayyidina Abu Basir radhiyallahu anhu serta jemaahnya ke sisi baginda sallallahu alaihi wasallam demi kerana Allah dan demi persaudaraan orang Mekah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu, mereka semua termasuk dalam perjanjian Hudaibiyah dan jalan perhubungan orang Mekah akan terbuka semula. Ditulis bahawa apabila surat keizinan Nabi Muhammad SAW tiba kepada mereka, pada masa itu Sayyidina Abu Basir radhiyallahu anhu sedang mengalami sakit tenat. Beliau meninggal dunia dengan surat keizinan Nabi Muhammad SAW berada di tangannya. Keterangan, sekiranya seseorang itu teguh dalam agamanya, dengan syarat agama itu pun ialah agama yang benar, sebesar-besar kuasa pun tidak boleh menggugat keagamaannya. Allah Subhanahu Wa Taala juga berjanji untuk menolong orang Islam dengan syarat bahawa dia ialah orang Islam yang sejati. InsyaAllah, mudah-mudahan kisah itu tadi dapat memberi panduan dan pengajaran kepada kita pengetahuan yang baru tentang kisah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah, sekian dulu untuk kali ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu di lain episod, InsyaAllah.